وبركاته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mula majlis, kita sama-sama baca Sayyidul Istighfar. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saudara sekalian yang dihormati ustaz pengacara majlis, dihormati seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan lagi pada malam ini setelah setahun dah. Tahun lepas dengan tahun ni kan. Tak lama mana pun sebenarnya raja ustaz. Tapi setiap kali kalau saya kuliah kat sini tuan-tuan mesti time cuti. Bila tahun cuti tuan-tuan memang nak mai tu, ya Allah. Tadi saja tu 2 jam lebih mentara nak sampai ni. Mujahadah tu. Tuan-tuan subhanallah, saya nampak kurang sikit hari ni. Mungkin sebab masih duduk dalam mood raya kan. Beraya ni kan. InsyaAllah ala kulli hal tuan-tuan, kita syukur pada Allah kita dipertemukan lagi pada malam ni. Dan insyaAllah pada malam ni kita nak bincang satu kisah berkaitan dengan akhir zaman, macam yang diberikan tajuk pada saya. Dan specifically kita nak bincang tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi, nak kenal siapa itu Al-Mahdi, daripada mana dia muncul, sallallahu alaihi Muhammad, dan rupa parah dia lagu mana. Dan kita nak kena kenal dia. Pasal apa nak kena kenal dia? Pasal dia salah satu daripada fitnah akhir zaman. Fitnah disebut ujian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hadis Jibril. Waktu Sayyidina Umar kata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaum itala alaina rajulun shadidu bayadus siyam shadidu sawadis sya'r la yura alaihi asrus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa dhaqafa ala fakhdihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam ila akhir hadis. Hadis yang panjang, hadis yang kedua dalam susunan Imam An-Nawawi dalam matan Arba'in Nawawiyah. Nabi pada satu hari Sayyidina Umar cerita, kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Tiba-tiba muncul di kalangan kami ni seorang lelaki yang sungguh putih pakaiannya, yang sungguh hitam rambut dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kenal siapa dia tu? Malaikat Jibril alaihi salam. Kata ittala alaina, tiba-tiba aja muncul. Kata ittala alai ni ulama kata apa? Macam daripada tak ada tiba-tiba ada. Orang tak perasan bila dia main, dia parking kereta tak mana, motor tak mana, korang tak nampak. Tak ada kat depan tu aja. Dah lah macam tu, sungguh putih pakaiannya, sungguh hitam rambutnya, tak ada tanda-tanda permusafiran. Mana kalau orang Arab kalau musafir jauh-jauh tu berdebu-debu, baju putih dia akan jadi macam kuning-kuning. Kuning-kuning tu bukan sebab debu-debu pasir tu melekat kat baju. Rambut pun
hitam macam yang berminyak, elok, cantik, masuk tak ada tanda pun dia ni orang musafir. Kemudian Ustaz Samad, kod orang sini, tak, orang tak ada siapa pun di kalangan kami yang kenal dengan dia, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pelik orang ni. Lalu dia mai duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lututnya, meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya. Lalu berlakulah komunikasi di antara dia dengan Nabi SAW. Saya pernah daurah kitab 40 hadis Imam Nawawi ini dengan Syekh Nuruddin, dan dia kata apa, Malaikat Jibril AS mai dalam keadaan macam tu bukan saja-saja. Yang pertamanya dia nak tarik perhatian. Kalaulah Malaikat Jibril merupa macam mana biasa, kadang-kadang Nabi SAW bertemu dengan Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril merupa jadi sahabat-sahabat di kalangan Nabi SAW, maka orang tak perasan sangat, kata tu Malaikat Jibril. Tapi hari tu macam obvious sangat, macam nak tunjuk sangat. Faham tak? Bila tengok benda pelik ni, orang buat apa? Orang perhati. Tak ada orang perhati. Tengok atas bawah ni, siapa dia main ni. Pada pergi duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW, maka orang perhati. Pasal apa nak sangat perhatian tu? Sebab benda yang dia nak bincang ni sangat penting. Sangat penting. Siapa yang duduk dekat situ semua kena perhati dan kena ambil perhatian apa yang dia nak bincang dengan Nabi SAW. Faham ni? Yang keduanya, Syekh Nuruddin kata apa? Dia nak tunjuk adab kita menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Yang pertama, pakai pakaian putih. Pakaian paling afdal ialah pakaian putih. Faham ni Ustaz? Tapi kami tak pakai putih tak dapat apa Ustaz? Dapatlah. Dapat duduk dalam majlis ilmu, tapi tetap yang afdalnya putih. Faham tak Ustaz Samad? Tuan-tuan. Yang kedua, Ustaz Samad berpakaian dengan pakaian yang kemas. Tengok dia sikat rambut cantik apa semua. Faham tak? Nak pergi duduk dalam majlis ilmu, nak duduk dalam majlis Nabi SAW, nak duduk dalam rumah Allah, berpakaian dengan pakaian kemas. Bukan baju kemas. Tu kalau kerja pejabat kemas. Tak pakai sega semak nak duduk rumah Allah ni. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, meletakkan dua lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW. Maksud, bila kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dekat dengan guru, jangan duduk jauh-jauh. Jangan duduk jauh-jauh, duduk dekat-dekat dengan guru. Tuan-tuan, ini satu benda saya nak pesan. Nabi SAW sebut dekat dalam satu hadis, tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Uhdurul Jum'ah. Mai sembahyang Jumaat orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki memang Jumaat, kata Nabi SAW. Wadnu minal imam, kemudian duduk dekat-dekat dengan imam, jangan duduk jauh-jauh. Hari Jumaat Nabi SAW suruh orang lelaki-lelaki bukan sakat pi main Jumaat, tapi duduk dekat dengan imam. Sebab ada orang dia tak suka duduk dekat dengan imam, dia suka duduk jauh-jauh, duduk belakang-belakang. Ada tak tuan-tuan? Bukan ada, berlambak. Sungguh tuan-tuan, Nabi SAW sebut, thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau kamu punya 3 perkara ni, kamu akan dapat kemanisan iman. Tahu halawatul iman ni apa? Halawatul iman ni, kata ulama, dia merasakan kemanisan, kelazatan, kesedapan dalam urusan ibadatnya kepada Allah, sehingga dia akan bersusah payah untuk mendapatkannya. Orang tengok benda tu payah sangat, tapi dia usaha nak dapat. Sebab apa? Sebab dia rasa manis. Lepas tu kita dengar riwayat tentang para sahabat boleh berdiri berjam-jam untuk khatam 30 juzuk Quran dalam semayang-semayang ni apa. Pasal apa? Pasal dia dapat halawatul iman ni. Dan macam mana nak dapat halawatul iman ni? 3 cara kata Nabi SAW, 3 perkara. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain daripada keduanya. Faham maksud dia? Allah Rasul nombor 1, yang lain semua duduk bawah dia. Dan cinta ni tuan-tuan, dia bukan sakat cakap. Cinta bukan sakat cakap. Cinta ni dia terzahir dengan perbuatan, walaupun kadang-kadang dia tak cakap. Betul tak muslimat? Pak Long di rumah tu rajin dia duk cakap I love you kat kita. 78 dah tahun ni. Pantang nak tidur je, I love you, good night, I miss you, see you tomorrow. Kita buang tebiak apa Pak Long ni. Tak ada lah tuan-tuan. Dulu-dulu waktu baru kahwin tu ada lah. Faham tak sebab? Tak, sebab orang lelaki-lelaki dia bukan passion lagu tu. Orang lelaki ni passion, dia nak sebut tu tak, tapi dia akan terzahir dengan perbuatan-perbuatan dia. Dia ambil berat pasal kita, dia jaga kita, dia susah payah untuk kita. Itu tanda bahawa dia mencintai kita. Demikian kita dengan Allah, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang yang cinta dekat Allah sungguh-sungguh. Syekh
Muhammad Aslam At-Tusi, Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Tuan-tuan maksud saya, dia boleh berdiri sepanjang malam, menangis sepanjang malam sampai pagi-pagi besok dia bangkit, mata dia bengkak dengan menangisnya kepada Allah SWT. Apa dia buat? Dia pakai celak tebal-tebal, dia basuh muka supaya siapa pun tak tahu apa dia bangkit, apa yang dia buat dengan Allah pada malam hari. Dia boleh berdiri sepanjang malam. Pasal apa? Pasal cinta. Macam kita baru-baru dululah, baru waktu antara kemuncak cinta ni, tuan-tuan tahu bila? Waktu baru menikah. Pi honeymoon. Ingat lagi waktu tu? Hamba lupa dah. Astaghfirullahalazim. Tu momen paling istimewa ni. Tuan-tuan, pi honeymoon. Pi honeymoon ni tuan-tuan, mana ada kita, ada orang pi honeymoon bawa pak menakan, nak menakan, faham tak? Tak ada tuan-tuan, pi honeymoon pi berdua-dua. Pasal apa? Cinta. Orang cinta ni dia suka duduk dua-dua orang, suka bersembang, faham tak? Saya semak tuan-tuan, pergi duduk ambil hotel tepi laut Pulau Langkawi, duduk bersembang tepi pantai tu sampai pagi. Cerita apa pun tak tahu. Sembang pasal apa? Orang tengah bercinta. Faham tak ni? Nak flashback zaman-zaman kita duduk asrama dulu tuan-tuan, public phone tu kita punya suara je 3 jam 4 jam. Dia gulung wayar telefon tu sampai ni. Dia bukan sedang dia buat apa tu, bercinta. Sembang 3-4 jam. Orang yang cinta dengan Allah, dia boleh berdiri berjam-jam. Sebab apa? Sebab dia sedang meluahkan perasaan, dia sedang bercerita kepada Allah. Tuan-tuan faham tak Ustaz Syahmat? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan di antara tanda cinta ni tuan-tuan apa? Kita suka duduk dalam rumah dia. Ni bukan cerita sayang, bukan sakat sayang, cerita cinta. Orang cinta pada seorang tu nak, kalau dulu-dulu lah tuan-tuan, orang kata apa? Waktu zaman tak ada Facebook, WhatsApp ni kan. Tak dapat tengok muka, tengok bumbu rumah pun jadilah. Kayu basikal tu tapi petang-petang tengok bumbu rumah ya. Pasal apa? Tu cinta. Tuan-tuan, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau cinta, nak duduk di rumah dia, nak berlama-lama di rumah dia, nak sembang lama-lama dengan rumah dia, di rumah dia. Tuan-tuan, macam itulah kita dengan Allah. Faham tak ni? Kalau kita cinta ke Allah, sayang ke Allah, di antara tempat yang kita paling suka duduk ialah rumah dia. Rumah dia apa? Masjid. Tapi kita ni tuan-tuan, subhanallah, masjid ni macam tempat yang kita gelisah sangat nak duduk. Nak kena pi juga. Pasal kena hari Jumaat wajib pi. Kalau tak pi tu sakit tak boleh pula. Habis nak pi lagu mana? Pi orang paling, dia lah orang paling last, dia orang paling awal balik. Punya gelisah nak duduk rumah Allah ni. Tuan-tuan, duduk pun duduk belakang-belakang. Dalam ni buah aircon tuan-tuan 23 biji, sejuk lebih pada Maybank ni. Mau nak pergi duduk kat luar juga. Mau nak kat luar gua hangat dengan kipas tak ada. Dia bukan tunggu bercakap tuan-tuan. Perbuatan dia tu tuan-tuan menunjukkan macam mana dia dengan Allah. Tuan-tuan faham tak? Orang panggil Pak Lang, kita panggil makan nuri. Pak Lang itu cukup tak ngam dengan kita tuan-tuan sebab bendera lain. Pantang kita post sikit je dia taruh. Pantang kita post sikit ke Facebook dia taruh. Satu hari dia panggil makan nuri. So kita, no Pak Lang kita panggil nuri tu. Dah mak kat bini kita. Tak mau pi lah kata, meluk aku kat dia. Terjumlah pi. Sekali kalau tak pi orang kata apa pula. Lagi dia beradik kata apa pula. Pi lah, pi tunjuk muka. Ha lah. Pi lah. Pi tuan-tuan agak-agak dia nak duduk lama-lama tak? Nak duduk melilau kot luar. Bini kata nak masuk sat nak pergi tengok pengantin tak? Habis aku duduk kat luar. Duduk melilau. Kau apa nak balik? Bini dia keluar ustaz kita turis pi. Tu tanda kasih ke tanda meluat tu? Tanda kasih. Tuan-tuan ni pasal apa? Saya tanya macam jawab sikit. Kalau setuju buat ni. Kalau tak setuju buat ni. Tu tanda kasih kan meluat tu? Meluat lah. Agak macam tu kot kita dengan Allah kot. Tahu tak? Nak kena pi kat saya orang kata apa. Tapi pi tu rasa macam ya Allah, tak syoknya, gelisahnya, duduk macam duduk atas bara api duduk dalam rumah Allah. Faham tak ni? Macam duduk muhasabah. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Wadnu minal imam. Mai duduk kat dengan imam. Tu tanda cinta tu. Mai duduk kat dengan imam. Jangan duduk jauh-jauh pada imam. Fa inna rajul, sungguh seorang lelaki yang dia suka duduk jauh daripada imam, yakni pada hari Jumaat tu, waktu dengar khutbah tu, akan dijauhkan tempat duduknya dalam neraka, akan dibelakangkan tempat duduknya dalam syurga, wa in dakhalaha, walaupun dia dapat masuk syurga. Dia ready, dia dah banyak pahala untuk masuk syurga. Dia setiap hari Jumaat tak suka duduk dekat imam aja. Nanti kalau dia dapat masuk syurga pun, tempat duduknya dalam syurga di belakang. Faham tak ni?
Masuk kah? Tadi saya ingat sedap hadis ni baca waktu nak main Jumaat tu kan. Tok Imam Tok Bilal sebelum dia mayang tu, dia sebelum Tok Khotin naik atas tu baca hadis ni dulu, bagi semua pekat masuk dalam dulu kemas. Tuan-tuan, malaikat Jibril alaihissalam duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut. Dengan maksud bila kita duduk dalam majlis ilmu, jangan duduk jauh daripada guru, duduk dekat dengan guru. Makin dekat kita dengan guru, makin berkat ilmu kita, makin berkat majlis kita. Bila berkat ilmu ni tuan-tuan, dia akan jadi manfaat. Ilmu tu akan jadi manfaat. Faham ni? Janganlah sampai duduk kata ni apa tu, siapa duduk bawah meja, duduk belaga-belaga lutut dengan ada seorang kat bawah ni. Bukan metra tu, maksud dia duduk dekat-dekat, jangan duduk jauh-jauh. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya. Malaikat Jibril duduk depan Nabi, letak tapak tangan atas paha dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengan maksud, Syekh Nuruddin kata apa? Kalau nak belaga lutut, nak letak tangan atas paha sallallahu alaihi wasallam Muhammad, posisi dia bukan bersila, tapi posisi dia macam sama ada iftirash ataupun tawarruk. Macam duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kami pun bersimpuh lah tuan-tuan, 4 jam daurah bersimpuh, bangkit macam lari maraton apa? Cekang. Ni kita adab, kita duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang mai itu siapa? Malaikat Jibril. Minta semua para sahabat semua bagi perhatian dengan apa yang dia nak bincang dengan Nabi SAW. Dia tanya Nabi SAW 4 perkara. Dalam perbincangan tu, dia tanya 4 perkara. Dan 4 perkara ni, kata ulama, dia sebut sebagai rukun agama. Rukun agama. Yang pertama, Malaikat Jibril tanya dekat Nabi SAW, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada aku tentang Islam. Yang pertama. Maka Nabi SAW pun ceritalah rukun Islam. Yang kedua, dia cerita akhbirni anil iman. Ceritakan kepada aku tentang iman. Maka Nabi SAW pun ceritalah tentang 6 rukun iman. Yang ketiga, dia kata akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Penting tak 3 benda ni? Penting tak? Penting. Tapak agama kita ni, rukun Islam, rukun iman, dan nak Allah terima amalan kita, ada satu benda nama ihsan. Daripada ihsan ni kita belajar akhlak, kita belajar adab, kita belajar tasawuf. Faham tak ni Masalah Azamat? Tuan-tuan, penting tak 3 benda ni? Sangat penting dalam urusan kehidupan dan ibadat kita kepada Allah. Dalam banyak-banyak soalan yang dia boleh tanya lepas daripada tu, Malaikat Jibril pilih satu soalan. Apa dia? Akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang kiamat. Dalam banyak soalan yang dia boleh pilih ni, pasal apa dia pilih tentang kiamat? Yang pertama rukun Islam, cantik dah, betul dah. Yang kedua rukun iman, cantik dah. Yang ketiga ihsan, cantik dah. Pasal apa yang last ni, dalam banyak-banyak soalan dia pilih tentang sa'ah, kiamat? Nabi kata orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kalau begitu, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW pun ceritalah tentang tanda kiamat. Tuan-tuan, kemudian bila dia berlalu, dah pergi dah, lelaki tersebut tanya Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang tanya tadi ni? Dia kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia kata fa innahu Jibril, itulah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum, dia datang untuk ajak dekat kamu agama kamu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Jadi subhanallah, maksud kata ulama, pasal apa disebut rukun agama? Sebab last dalam hadis tu Nabi kata apa? Malaikat Jibril mai ajak agama kamu. Yang terkandung dalam soalan tu 4 soalan. Rukun Islam, rukun iman, ihsan dan ilmu tentang kiamat. Tuan-tuan, nak menunjukkan bahawa ilmu tentang kiamat ni sangat penting untuk kita belajar. Saya nak bagi satu contoh, nak cerita pentingnya ilmu tentang kiamat ni tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Cerita penting ni. Nabi SAW cerita tentang antara perkara yang akan berlaku sebelum daripada kiamat ni tuan-tuan, iaitulah tulu'u syamsi min maghribiha, naik matahari daripada sebelah barat. Kalau tuan-tuan tanya semua orang, siapa, semua orang pun tahu tentang apakah yang akan berlaku bila matahari naik sebelah barat. Apa jadi? Pintu taubat tutup lah, amalan Allah tak terima, dah orang nak beriman sudah tak diterima imannya, semua orang tahu.
Pilah tanya orang nak beli kacau kuitiau. Faham tak ni Musliman? Orang yang tak semayang duduk tepi longkang duduk main gitar. Tanya dia. Okay, kalau matahari naik sebelah barat ni lagu mana? Oh jangan, dia kata pintu taubat tutup dah. Dia tahu. Tapi cuba tanya dia, apa tak tanda? Ada tahu tak tanda-tanda apa kalau nak jadi nanti sebelum matahari naik sebelah barat? Tahu tak apa jadi? Allah tak akan bagi jadi satu benda yang besar, melainkan Allah akan bagi tanda dulu. Dan nak tahu tanda ni pentingnya ilmu. Faham tak ni Musliman? Apa dia, apa akan jadi sebelum matahari naik sebelah barat? 2 atau 3 malam yang panjang. Faham tak Musliman? Sebelum matahari naik sebelah barat, tuan-tuan akan berjumpa 2 ataupun 3 malam yang panjang. Hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada seorang sahabat bernama Abdullah, hadis daripada seorang sahabat bernama Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu. 3 hadis yang cerita tentang matahari naik akan sebelum matahari naik sebelah barat akan berlaku 2 ataupun 3 malam yang panjang. Faham ni? Macam esok ni tuan-tuan, kalaulah takdir matahari naik sebelah barat lagi dia 3 hari. Esok tuan-tuan bangkit mayang subuh, tuan-tuan, set bunyi alam kering-kering pun semua, tuan-tuan bangkit pergi mayang subuh sampai kat masjid, tuan-tuan keluar habis mayang subuh, biasa dah ada sikit cerah-cerah dah, tapi pagi tu gelap aja. Gelap ni Nabi SAW cerita tuan-tuan, bintang-bintang dijauhkan, kamu tak nampak bintang-bintang tu, gelapnya gelap macam malam, bukan gelap macam nak hujan. Faham tak ni? Sampailah pukul 9 sampai pukul 10 sampai pukul 1 tengah hari, sampai 1 tengah hari, waktu tu duduk gelap lagi, waktu tu baru kecoh. Apa jadi dengan kita malam ni? Apa jadi dengan kita malam ni? Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, kita yang main mengaji ni, kita tahu tuan-tuan, kalau jadi macam tu esok, maksud lagi 2 atau 3 hari matahari naik sebelah barat. Kita nak kena buat apa? Nak kena apa betul dah apa benda yang tak betul. Allah terima lagi tak? Terima lagi tak? Taubat Allah terima lagi tak? Terima lagi, sebab matahari tak naik sebelah barat lagi. Taubat sungguh-sungguh, mayang taubat sungguh-sungguh. Agak-agak boleh tak taubat sungguh-sungguh waktu tu? Boleh dah, pasal takutnya kita tu matahari naik sebelah barat lagi 2 malam. Faham tak ni? Qadha semayang-semayang kita yang terlepas-lepas dulu, pulung-pulung qadha. Faham ni? Telefon kat office, minta maaf bos, saya tak main kerja dah. Pasal apa ni? Nak kiamat ni. Dia kata, ni kerja siapa nak buat macam ni? Buat saya tak mau buat. Pergi masjid nampak saya tuan-tuan pulung buat dalam 2 hari 3 hari tu. Pasal apa? Ilmu. Tapi berapa ramai waktu tu tuan-tuan yang masih tak tutup aurat, yang masih tak semayang, yang masih duduk dalam sia-sia. Pasal apa? Pasal tak nak ilmu, dia tak tahu. Tu nak cerita pentingnya ilmu di akhir zaman ni. Faham tuan-tuan? Dan salah satu benda yang akan mai dekat kita tuan-tuan sebelum munculnya Dajjal, yang akan mai sebelum munculnya Dajjal ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, peralihan di antara tanda kecil kiamat, sempurna semua kecil-kecil kiamat yang kita duk baca banyak dah tuan-tuan duk mengaji kat sini, berapa ramai dia ustaz duk cerita tentang kiamat. Kita sedang tenggelam dalam fitnahnya akhir zaman sampai kita dah tak berasa dah kita duduk dalam fitnah lah ni. Apa hadis yang berkaitan dengan akhir zaman yang kita tak sembang, duduk depan mata-mata kita. Tuan-tuan, baru-baru ni 2-3 minggu ni, bukan 2-3 minggu ni, sebulan 2 ni tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang pergi umrah, saya pun pergi umrah itu baru ni bulan sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni, bulan apa? Bulan 2, saya pergi bulan 11 itu. Saya duduk pergi umrah banyak kali kat tuan-tuan, bulan 11 pun saya pergi banyak kali dah, tapi tak pernah lah tengok macam tu. Dan tahun ni tuan-tuan, sungguh hijau Mekah tu, hijau Madinah hijau ni taklah rasa pelik sangat. Tapi masuk-masuk ke Mekah ni hijau ni rasa pelik. Pergi naik Taif memang hijau dah, sebab dia banyak, dia ada pokok-pokok apa semua. Tapi bukit-bukit yang hitam tu jadi hijau ni pelik tu, pelik sungguh. Saya duduk ambil gambar. Saya tanya dekat sahabat saya yang duduk kat sana tu, memang selalu macam ni. Bila main musim-musim sejuk, musim-musim hujan ni, dia kata Salih Selamat ni hujung-hujung tahun ni memang dia naik rumput-rumput lagu ni, tapi tahun ni dia lain macam sikit, dia lebih sikit. Nabi SAW sebut tuan-tuan, la taqumu hatta ta'uda arda bi murujan wa anhara. Tak akan berlakunya kiamat sehingga tanah Arab bertukar menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Jadi depan-depan mata kita. Tapi tetap kita akan kata apa? Tak ada apa, bukan dia lah, dak lagi lah. Duk pujuk hati. Sebab tu tuan-tuan ulama kata apa? Nanti kalau kiamat betul-betul jadi dekat mata hamba, waktu kiamat betul-betul turun, waktu tu kamu akan terpinga-pinga macam kaldai. Apa jadi ni? Walhal tanda Allah duk bagi depan-depan biji mata dah berapa lama dah. Faham lah ni Ustaz?
Maka tuan-tuan, selepas selesainya semua tanda-tanda kecil kiamat ni, tanda-tanda kecil kiamat ni semua pekat jadilah, maka akan berlaku peralihan daripada tanda kecil kepada tanda besar kiamat. Antara tanda besar kiamat yang akan mai ada Dajjal. Kemudian Nabi Isa turun, Nabi Isa bunuh Dajjal. Kemudian turun keluar pula Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa buat lari mengikut-mengikut dari belakang bukit. Kemudian Allah matikan Ya'juj Ma'juj semua. Kemudian Nabi Isa akan memerintah. Dan riwayat 7 tahun campur 33 tahun umur dia sebelum dia diangkat naik. Maka cukup 40 tahun lalu dia wafat. Selepas tu jadi kacau bilau balik. Kemudian muncul Dabatul Ard. Kemudian selepas tu umat-umat yang ada iman ni semua dimatikan oleh Allah. Lepas pada tu baru berlaku kiamat besar. Semua tanda-tanda besar kiamat ni tuan-tuan sekalian, dia mula daripada peralihan. Dan peralihan itu kata ulama ialah munculnya Al-Mahdi. Jadi di antara fitnah awal yang akan mai, ujian yang akan mai kepada umat, waktu Imam Mahdi muncul, kita kena ikut dia. Nah, macam mana nak ikut kalau tak kenal? Tuan-tuan boleh bayang kalau dia main tempat kita. Semua tuan-tuan mustahil dia main tempat kita. Dia main, tuan-tuan nak main sembahyang Jumaat, tiba-tiba ada seorang main satu grup main, naik van apa semua. Berhenti pun, main minta pengurusi, tolong saya kami nak buat pengumuman Ustaz. Dia pun, ni pada mana ni? Tak apalah bagi Ustaz, saya buat pengumuman Ustaz je. Dia main pegang mikrofon, sebelum main Jumaat, dia kata, tuan-tuan, ahli jemaah Masjid Sharifah Fatimah. Saya nak maklum kepada tuan-tuan, Sadik Semat, waktu dia telah tiba. Bersama dengan kami ni yang di hadapan kita ni tuan-tuan, inilah Imam Al-Mahdi telah bersama dengan kita. Jadi saya nak minta tuan-tuan semua tolong nanti kita pekat-pekat bai'ah, kita pekat-pekat ikutkan dia. Siapa yang tak ikut dia maka dia akan rosak, dia akan binasa. Tuan-tuan agak lagu mana? Klipok-klipok kita tengok dia. Nah. Biar betul Imam Mahdi pula dah. Nah. Ada seorang belakang telefon pejabat agama ni, tolong Maizat tengok ni ada orang mengaku Imam Mahdi pula dah. Yang paling best adalah kita akan jumpa satu hadis kita tentang bagaimana yang Nabi SAW cerita bahawa Imam Mahdi ni Allah tukar dia sehari je. Allah tukar dalam satu malam. Allah ampunkan dosanya dalam satu malam. Dia, kita kenal dia orang yang berbeza sebelum tu. Hanyalah satu malam Allah ubah dia, Allah ampun dosa dia, Allah bagi ilmu kat dia. Dan mungkin dia tu tuan-tuan, sebab tu saya sebut orang, antara orang yang akan lawan dia, orang yang akan menafikan dia ialah orang yang rapat dengan kenal dengan dia. Pasal apa? Pasal takkan kot. Dia kata, inilah Imam Mahdi. Loh, ni kawan Facebook aku. Takkan kot. Tuan-tuan, maksud aku kenal dia lagu mana dulu ni. Dah Allah tukar dalam satu malam. Tuan-tuan, dipanggil fitnah, dipanggil ujian yang akan kita lalui bila Imam Mahdi betul-betul muncul nanti. Baik, munculnya Imam Mahdi. Saya menggunakan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Rujukan-rujukan dia banyak, hadis-hadis berkaitan dengan banyak, insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Yang dimaksud dengan Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman katanya ialah dia adalah salah seorang daripada Khulafa Ar-Rashidin. Dia akan termasuk dalam kalangan ataupun senarai Khulafa Ar-Rashidin. Dan dia adalah Imam Al-Mahdi, yakni yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni orang meniaga, dia businessman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni businessman tuan-tuan sekalian. Dia businessman yang baik akhlak. Baik akhlak. Dapat jawatan, dapat pingat macam-macam kalau translate di zaman kita lah. Faham ni? PJK, MPSP, JKR, MPPP, apalah tuan-tuan, senarai macam-macam kat belakang tu. Salih Ahmad tahu PJK, perut jauh ke depan kita lah dapat. Tuan-tuan Salih Ahmad, antara pingat yang dia dapat, gelaran yang dia dapat, gelaran Al-Amin, orang yang terpercaya. Nabi SAW waktu tu dia belum menjadi Nabi SAW, dia belum dilantik menjadi Nabi. Dan orang semua sayang ke dia businessman yang sangat hebat. Umur belah-belah tahun dia pergi meniaga dah belajar meniaga dengan ahli keluarga dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian berkahwin pula dengan Khadijah. Khadijah juga pelai perniagaan. Dia bawa barang-barang perniagaan Khadijah pergi meniaga sebagainya. Dia seorang businessman yang sangat berjaya. Dia punya kemewahan-kemewahan dia. Dia dah ada kehabuan-habuan dunia dia. Allah dah bagi dekat dia. Dia rasa kesedapan dunia, kenikmatan dunia dah perolehi dah. Dia ada rumah dia ada keluarga dia ada anak, ada isteri dia. Dia ada kenderaan-kenderaan yang hebat. Dia businessman, successful businessman. Tuan-tuan boleh bayang tak? Di kalangan kita ni, kalau ada seorang tuan-tuan sekalian, dia ni businessman yang sangat hebat. Kita kenal dia ni ahli perniagaan.
dia ada kedai dia ada apa, dia salih alaihi wasallam, tuan-tuan. Tiba-tiba dalam satu hari dia kata, aku ni Imam Mahdi. Tuan-tuan tak pening. Tuan-tuan faham kan cerita ni? Tuan-tuan bayang dalam situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dikenali sebagai seorang businessman, dia dikenali sebagai seorang yang baik, seorang yang terpercaya, seorang apa. Tiba-tiba dia mengaku aku Nabi. Aku orang yang diutuskan oleh Allah. Kalaulah seorang itu daripada awal, tuan-tuan, dia ni sallallahu alaihi wasallam memang duk mengaji agama dah, dia memang soleh dah, dia dengan serban dah, dengan jubah dah, dengan duk pergi mengajak sana sini, tiba-tiba dia mengaku kata Imam Mahdi, kita pun macam okey juga, boleh faham tak ni? Tetapi dia tak akan jadi ujian dekat kita lah. Faham tak? Sama juga dengan para sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW kata dia ni Rasulullah, dia ni diutus oleh Allah, dia penyampai wahyu daripada Allah. Tuan-tuan, yang orang kenal dia sebagai seorang businessman, maka tuan-tuan, waktu tu berlaku fitnah yang sangat besar di antara orang yang nak menerima dan akan menolak dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka dia orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah. Adapun berita yang akan disebutkan di bawah ini sesungguhnya telah dinyatakan dalam berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahawa Al-Mahdi itu akan muncul di akhir zaman. Ini ulama, tuan-tuan, tidak ada khilaf. Semua ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersepakat bahawa apa? Al-Mahdi yang akan muncul ini, dia akan muncul di akhir zaman. Tak ada orang mengaku Mahdi dulu dah. Mahdi ini akan muncul di akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Dan saya yakin kemunculannya akan terjadi sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang dijelaskan oleh berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala. Berita tentang munculnya Imam Al-Mahdi. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan daripada Hajjaj, dia berkata, saya mendengar Ali mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam yabqa min dunya illa yawman la ba'athallahu rajulan minna yamla'uha adlan kama muliat juran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, kalaupun umur dunia ini tinggal satu hari je lagi, namun Allah akan tetap membangkitkan seorang lelaki daripada kami yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman. Jadi antara tanda nak munculnya Imam Mahdi, tuan-tuan, waktu tu dunia dalam kezaliman yang memuncak. Waktu Nabi SAW diutus di Makkah, tuan-tuan, sebagai Rasul, waktu tu fitnah dan kezaliman ni memuncak dalam kota Mekah. Kemuncak kezaliman. Seorang suami memperdagangkan isteri-isteri dia. Suami, isteri dia tu umpama barang dagangan yang boleh di-trade in. Mana? Masa gearbox dah longgak dah, faham tak? Lemon pun tak apa nak betul, dia trade in, boleh trade in. Mana masa Muhammad? Dagangkan isteri. Sebab tu dia bawa isteri dia pergi perang. Jadi kalau boleh, saat lagi kalau mereka akan jadi motivasi, hampa tak boleh kalah dalam perang ni, saat lagi semua harta-harta hampa akan dirampas, termasuk dengan isteri-isteri mereka. Maka tu jadi motivasi peperangan mereka. Anak-anak perempuan, tuan-tuan sekalian, diperdagangkan, dilacurkan. Sebab punya anak perempuan dalam keluarga ni satu keaiban. Maka dipacak bendera di hadapan rumah mereka, mak kita kata dalam rumah mereka ni ada anak dara. Dan siapa-siapa pun boleh main untuk salih alaihi wasallam, tuan-tuan, bersama dengan anak-anak perempuan mereka ni. Sebab tak ada nilai dah. Faham tak ni? Waktu tu, tuan-tuan, salih alaihi wasallam orang mensyirikkan Allah, sembah-sembah berhala dan sebagainya. Anak-anak perempuan dibunuh, anak lelaki dibiarkan hidup. Tuan-tuan, maka Allah utuskan Nabi SAW untuk selesaikan kezaliman-kezaliman yang muncul pada waktu tu. Kita lah ni balik macam zalimnya waktu tu. Tuan-tuan, kalau dulu suami memperdagangkan isteri, lah ni isteri pedagang diri dia sendiri. Tuan tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp, orang dah tak malu, tuan-tuan, tunjuk kecurangan isteri ni. Ada saya jumpa satu couple, tuan-tuan sekalian, Muslimat, kisah dia apa? Dia ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, isteri dia, bukan saya tak jumpa lah, dia mesej kasih lagu menang, saya tak ingat dah kisah dia. Tapi subhanallah, dia cerita apa? Dia dengan isterinya masing-masing boleh punya pasangan masing-masing, dan kami tak mind our own business, Ustaz. Boleh. Suami dia boleh ada boyfriend, saya tak kacau. Saya ada boyfriend saya sendiri, saya tak kacau. Kami tetap suami isteri.
Kami sepakat untuk jaga keluarga kami, anak-anak kami besarkan, tapi masing-masing punya kehidupan sosial masing-masing. Saya ada girlfriend saya, suami isteri saya ada boyfriend dia. Saya tak boleh kacau. Itu hak dia, personal dia. Ni bukan cerita kat Amerika, tuan-tuan, bukan cerita kat negara kafir ni, cerita kat negara kita ni. Tuan-tuan, Ustaz Ismail, berapa ramai orang tuan-tuan sekalian yang suami dia redha isteri dia pergi keluar dengan lelaki-lelaki yang lain. Tak kisah dah nak buat macam mana. Tak boleh buat apa dah, Ustaz. Baik pilih lah. Kami tu daripada malu sekali nak bercerai-berai, baik pilih lah. Saya baik pilih kat dia lah. Tuan-tuan, biasa dah, keadaan biasa dah lah ni. Kalau dulu tuan-tuan seorang suami, seorang ayah tuan-tuan, dia memperdagangkan, melacurkan anak-anak dia, anak perempuan dia. Lah ni anak-anak perempuan lacur diri dia sendiri for free of charge. Waktu lah masa 2 tahun 265,000 anak luar nikah berselerak tuan-tuan, dan majoritinya pada anak-anak orang Islam. Tuan-tuan, tak jauh pada tuan-tuan anak belah-belah Jitra ni lah. Tuan-tuan, umur 16 tahun bersalin nak rumah. 16 tahun bersalin lebih kurang tengah malam. Rumah dia bilik air asing, bilik air di luar. Maksudnya bukan rumah pekan orang kampung, bilik air duduk kat luar. Dicerita oleh kawan saya, orang pejabat agama yang pergi uruskan kes ni. Ni belah-belah Jitra ni lah, saya cakap tuan-tuan. Lalu tuan-tuan bersalin ala Sayyidina Muhammad, bila bersalin dalam tandas, dia panik. Umur 16 tahun, anak kita 4 tuan-tuan. Boleh tengok muka dia patut semua. Tak reti apa, panik. Tak tahu nak bergerak, anak duk teriak malam-malam. Bila beranak-beranak tu duk teriak budak tu. Dia ambil baldi tu, dia penuhkan air dalam baldi tu, dia ambil budak tu rendam kat dalam tu. Dia tak tahu nak buat apa, kot dia panik. Lalu dia masuk ke rumah dia tuan-tuan, dia ambil kain tuala, dia bungkus-bungkus budak tu, dia masukkan dalam beg sekolah dia. Nak cerita tuan. Kemudian dia pergi tanam budak tu lagu mana lah. Akhirnya tuan-tuan sekalian dah tengok muka dia pucat sebagainya. Akhirnya dia mengaku, kawan dia tanya apa mau. Akhirnya tahu kata dia bersalin. Dan kemudian tuan-tuan sekalian ala saya maafkan. Macam mana dia bawa pergi ke hospital apa semua sebab tu. Macam mana lebih kurang untuk akhirnya tahu. Nak cerita ni kawasan tuan-tuan ni je. Subhanallah. Kalau benda-benda macam ni kita duk dengar dulu, macam mustahil jadi kok-kok kampung. Tapi lah ni tuan-tuan dah jadi satu benda macam dah tak ada apa dah. Tuan-tuan, masa lihat Muhammad. Dulu tuan-tuan orang bunuh anak perempuan je. Lah tak kira anak lelaki nak perempuan. Di belah mana? Selayang mana? Beranak di rumah, buka tingkat 3, buka tingkat baling budak tu daripada atas. Itu pun. Pecah kepala sampai. Kita kata waktu dia baling sebelum tu hidup lagi budak ni. Tuan-tuan, Ustaz Ismail, pasal apa? Kita berada pada kemuncak kezaliman. Faham tak ni Ustaz Ismail? Maka waktu kemuncak kezaliman ni lah Imam Mahdi akan muncul. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Ali berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu daripada kami, Ahlul Bait. Allah membuatnya soleh hanya dalam satu malam. Ni anda kena ingat yang ni, Imam Mahdi ni tuan-tuan, dia daripada keturunan Nabi SAW. Dia Ahlul Bait. Maka tuan-tuan orang Jitra yang duk perasan. Faham tak? Rasa macam ada potensi ni untuk jadi Imam Mahdi. Kalau tuan-tuan bukan Ahlul Bait Nabi SAW, daripada keturunan Nabi SAW, maka tuan-tuan jangan duk perasan jadi Imam Mahdi. Walaupun hidung tuan-tuan adalah sikit-sikit Arab. Ni saya lihat macam mana. Setakat kita yang hidung belacan ni yang duk Arab lah tuan-tuan. Faham tak ni? Nama dia apa? Nabi SAW sebut dah. Nama dia nama macam nama aku, kata Nabi SAW. Syarat yang pertama, dia Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maksud dia keturunan Nabi SAW. Yang keduanya, nama dia adalah nama sama macam nama Nabi SAW. Maka ulama susun siap-siap nama dia. Sebab dia akan turun daripada keturunan Al-Hasan. Bukan Al-Husain, Al-Hasan. Daripada Fatimah, Al-Hasan, itu keturunan yang akan turun sampai kepada Imam Mahdi. Kesnya bahawa Nabi SAW cerita, Nabi SAW tunjuk, Al-Hasan ni, cucu aku ni, daripada dia akan lahirnya Imam Mahdi. Maka ulama susun nama dia. Nama dia Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani Al-Mahdi. Boleh? Apa yang nama tu elok masuk periksa jumlah ni? Tak boleh jawab jaga. Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani Al-Mahdi. Itu adalah nama Imam Al-Mahdi. Nah, bukan ubah last pergi daftar nama tu kat Muhammad bin Abdullah.
Takdirnya pak dia nama Abdullah, dia buah nama dia Muhammad. Nampak ada potensi untuk jadi Imam Al-Mahdi. Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Dalil dia, Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Ishaq, dia berkata bahawa Ali pernah memandang puteranya Al-Hasan, lalu dia berkata, waktu Sayyidina Ali duduk dengan Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW, Sayyidina Ali kata dekat Al-Hasan, sesungguhnya putraku ini adalah pemimpin, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dan akan keluar daripada tulang sulbinya seorang lelaki yang namanya seperti nama Nabi kamu sekalian. Lelaki itu menyerupai Nabi dalam akhlaknya, sekalipun tidak menyerupai Nabi dalam rupanya. Sesudah itu Sayyidina Ali menceritakan kisah sebagaimana Al-Mahdi memenuhi bumi ini dengan keadilan. Akhlak dia macam akhlak Nabi SAW, walaupun rupa dia tak macam rupa Nabi SAW. Ulama duk bahas, dahi dia luas. Imam Mahdi yang tuan-tuan nak kenal, dahi dia luas. Dahi luas ni macam jendul. Nabi SAW pun dahi luas. Dahi luas ni tanda kebijaksanaan lah kot. Faham ni? Dahi kita luas sungguh tuan-tuan. Cari anak rambut sampai belakang ni, tu dah terlajak luas dah. Ni dia luas ni kata. Dahi dia luas pun. Dan hidungnya mancung. Faham tak ni? Ini hidung kita orang Melayu ni dia duk perasan lah. Hidung mancung. Kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan, tapi kulit dia tak macam kulit Nabi SAW. Kulitnya coklat sikit, kecoklatan ni. Faham tak ni? Ada satu riwayat cerita dia ada tek lalat kat muka dia. Betul seduk gosok tek lalat kat muka tu. Macam dia. Tuan-tuan, syarat dia salih ala Sayyidina. Ni tuan-tuan, dan dalam satu riwayat yang lain ulama kata dia ada tanda kenabian macam tanda Nabi SAW di antara bahu dia. Ada tanda tu. Baik. Jadi subhanallah tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad. Ulama dah cerita dah nama dia, watak dia, wajah dia lagu mana. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan bai'ah dengan dia. Baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi yamlul ard qistan wa adlan kama muliat dhulman wa juran wa yamliku 7 sinina atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abi Daud. Al-Mahdi itu berasal daripada keluargaku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia memenuhi bumi dengan kebenaran dan keadilan, sebagaimana bumi ini telah dipenuhi oleh kezaliman dan kejahatan, dan dia berkuasa selama 7 tahun. Jadi Imam Mahdi akan memerintah selama 7 tahun. Yang 7 tahun ini merupakan tahun yang sangat nikmat, yang sangat cantik dan sangat seronok. Saya tak akan bincang tentang hadis dia. Abu Daud meriwayatkan daripada Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Mahdi itu keturunanku, anak cucu daripada Fatimah radhiyallahu anha. Ini dalil yang menunjukkan bahawa Imam Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW, bukan daripada keturunan yang lain. Boleh jadi dah orang Melayu, tak mustahil kalau dia keturunan Nabi SAW. Ada orang Melayu keturunan Nabi SAW. Taklah dia Ahlul Bait Nabi SAW, tapi dia orang Melayu. Wallahualam lah tuan-tuan. Tapi syarat dia adalah mesti keturunan Nabi SAW. Abu Daud meriwayatkan daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan terjadi perselisihan. Bukan Musliman. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah, dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, datang beberapa pemuda daripada Bani Hashim. Saya teringin nak duduk zaman ni tuan-tuan. Antara zaman paling istimewa sekali tuan-tuan adalah zaman para sahabat bersama dengan Nabi SAW. Seronoknya zaman ni. Faham tak? Zaman yang kalau kita ada masalah, kita pergi cari Nabi SAW. Zaman yang para sahabat tuan-tuan merindu nak tengok wajah Nabi SAW. Lepas cerita dia duduk dalam majlis Nabi ni, kepala dia ni macam tunggui-tunggui kayu. Semua tuan-tuan terpaku melihat keindahannya wajah Nabi SAW. Macam mana nak cerita? Kita tak kerti cerita sebab kita tak pernah nampak keindahan tu. Nabi Yusuf AS tu cantik, tapi cantik lagi Nabi kita Muhammad SAW. Macam mana nak cerita? Tak tahu nak cerita. Saya tuan-tuan ada pengalaman sekali ya tuan-tuan, waktu saya duduk mengaji dekat Yaman dulu. Aja nak cerita pengalaman. Nak cerita dia punya zuk dia tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari tuan-tuan, di tempat saya mengaji tu ada satu tempat nama Zabid, kota Zabid, kota lama.
Salih Azimah. Di situ terimpun alim ulama yang sangat banyak. Kota Madinatul Ilm wa Ulama, tempat ilmu dan ulama berimpun semua kat situ. Kampung kota lama. Dalam ramai-ramai itu tuan, ada seorang satu keluarga tuan-tuan yang memegang rambut Rasulullah SAW. Dulu tok nenek daripada dulu ni tuan-tuan ni mufti kerajaan Uthmaniyah. Dan dia pernah menyelesaikan salah satu daripada masalah, dan akhirnya khalifah waktu tu offer dekat dia, bagi hadiah. Dia kata pilih dia antara nak pakaian Nabi ataupun nak rambut Nabi. Dia kata dia ambil rambut Nabi. Pasal pakaian ni dia terpisah dengan Nabi, tapi rambut ni lebih rapat dengan Nabi SAW. Maka ambil, dan semenjak daripada itu dia pegang rambut Nabi turun. Tuan-tuan Ustaz Ismail, dia kata apa Ustaz? Dia kata tak Ustaz lagi waktu tu, Jeffrey, jom. Dia kita pergi tengok, dia kita pergi ziarah rambut Nabi esok. Ui tuan-tuan, habaq-habaq nak pergi ziarah rambut Nabi tu, malam tu tak boleh tidur tuan-tuan. Saya duk teringat para sahabat Nabi SAW tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, yang duk cerita esok nak pergi jumpa Nabi ni. Allah, memang tak boleh lena tuan. Malam tu dia gelisah lain macam tu. Lagi dia nak jumpa aku, ke Allah izin ke aku ni dosa banyak. Dia main macam-macam. Lagi Allah tak izin apa mau nak pergi jumpa. Tuan-tuan, tak boleh lena malam tu. Saya teringat Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Waktu dia pergi hijrah kemarin, waktu dia pergi ke Mekah sekadar nak cari Nabi SAW, nak cari Nabi SAW. Dia duduk dengar cerita tentang Muhammad ni, lagu tu Muhammad lagu ni. Dia pergi tuan-tuan, dia pergi duduk, cuma orang pesan dekat dia, kalau hampir dekat kota Mekah tu hanya duduk pergi tanya orang sembarangan, sekali hang kena tangkap. Jangan pergi tanya, pergi cari orang lelaki lagu ni, tapi jangan tanya kat orang, sekali takut sekali hang kena tangkap. Dia duduk tunggu dekat Kaabah tu. Sampai lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata, kamu ni main mana tak pernah tengok. Dia kata, Sayyidina aku main daripada ni apa semua. Kamu ni main pasal apa? Tak ada apa saja. Tidur mana pula ni? Dia tak tahu Sayyidina Ali tu geng Nabi SAW. Ni takut je lagi abang lagi silap orang pula. Dia kata, tidur mana ni? Dia kata, tak ada tempat tidur. Jom tidur rumah aku. Ajak pergi tidur rumah dia. Tak sembang apa, sepatah pun tak sembang malam tu. Sebab takut lagi jumpa geng lain. Ni esok dia keluar balik, pergi duduk balik dekat Kaabah tu. Saya semat. Sehari kat situ Sayyidina Ali pergi jumpa dia. Buat apa kat sini? Tapi tidur mana ni? Tak ada tempat tidur. Main tidur rumah saya. Tidur rumah dia lagi. Tak sembang lagi. Sampai malam ketiga dia kata, pelik aku tengok kamu ni. Cabak betul-betul yang main ni pasal apa? Dia kata, kalau aku bagi tahu, tolong janji satu benda. Tunjuk aku pergi jumpa orang ni. Nak jumpa siapa? Aku nak jumpa lelaki nama Muhammad yang mengaku Nabi. Dia kata, betul dah, confirm dah dia tu Nabi, esok aku buat jumpa. Jadi subhanallah tuan-tuan, nak cerita hidayah. Boleh tak takdirnya dia pergi jumpa dengan Abi Jahal? Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Boleh tak jumpa dengan Abu Lahab? Boleh je. Tapi pasal apa jumpa dengan Sayyidina Ali? Sebab dia mencari hidayah, maka Allah permudahkan hidayah untuk dia. Sayyidina Ali kata apa? Tak apa, esok kita pergi jumpa Nabi SAW. Tuan-tuan, malam tak boleh lena dah tuan-tuan. Gelisah. Esok kalau boleh nak pergi jumpa malam tu juga. Tapi tak boleh, esok nak pergi jumpa. Saya teringat malam tu memang tak boleh lena dah. Gelisah lain macam. Esok nak pergi jumpa ni. Lalu tuan-tuan, biasa duduk kat sana tempat hangat. Kadang-kadang sampai 50 darjah. Panas. Ngaji sungguh tuan-tuan, duduk pondok-pondok lagu tu. Dia lantai tak ada. Lantai ni dalam bilik tu, lantai dia tanah je. Sebab panas sangat. Apa buat tuan-tuan sekalian? Daripada duduk atas pangkin, tidur atas pangkin ni, kain anyam macam tu pangkin ke tu. Tidur atas tu. Bila panas sangat, ambil ayak curah dekat dalam bilik tu, bagi lantai tu jadi sejuk. Tu lah nak bagi aircon. So ngaji ke tu lah. Tentang saya waktu duduk kat sana, dia kata biasa pakai baju ni, pakai baju leke-leke gitu sebab hangat. Keserban pun tak pakai. Jenis yang ada macam pakai rida tu, tutup kepala aku tu je, sebab hangat. Tapi hari nak pergi jumpa rambut Nabi ni, pakai segak ke main. Iron baju jubah, pakai jubah putih, ingat ke? Ikat serban lawa-lawa buh minyak wangi. Ni nak pergi jumpa siapa ni? Nak pergi jumpa rambut Nabi je. Bukan nak pergi jumpa Nabi. Nak pergi jumpa rambutnya. Tapi dia sampai macam tu. Waktu duduk kat luar tu, dia kata, tunggu sana Tok Wan tengah duduk siap-siap. Tunggu kat luar. Tunggu kat luar rumah tu. Allah, dia gelisah lah. Ya Allah, ya Allah, macam mana? Ni masuk-masuk tu kan, dia ada bekas. Besar ni lah lebih kurang. Besar ni lebih kurang bulat ke tu. Dia bawa keluar bekas tu. Kita pun duduk tunggu je. Dia tengok kita ni excited lain macam kot. Dia kata, weh. Kita pun pergi tengok. Syuf dia tengok nampak rambut.
Dia tengok kita ni lain macam sikit, ambil lah. Jarang dia bagi pegang, tapi hari tu dia pegang. Dia suruh bagi kita pegang. Pegang tuan-tuan, buh dekat dada, cium tak kepala buh, tak tahu nak buat apa. Nak mulut duk selawat, ayat mata yang cerita lah. Cium buh kat mata, buh kat kepala, dia tak tahu nak buat apa dah. Kawan-kawan di sebelah, bagi kami pula. Tak mau lepas dah. Sayang nak lepas. Tuan-tuan hati saya kata apa? Ni baru rambut Nabi. Macam tu kita punya rasa. Macam mana para sahabat yang Nabi duduk depan muka mereka. Patut sampai berebut nak pegang Nabi, berebut nak peluk Nabi, cari jalan macam mana nak boleh sentuh Nabi SAW. Nabi ambil wuduk, berebut air tu, tak ada setitik pun air jatuh lepas ke tanah, melainkan semua para sahabat pakai berebut nak ambil air wuduk Nabi SAW. Pasal apa? Pasal keindahan tu duduk depan mata mereka. Nak cerita Nabi SAW bercakap macam mana indahnya percakapan Nabi sampai tak reti nak cerita. Kami gambarkan seolah cahaya keluar pada mulut Nabi SAW. Macam mana nak cerita tak reti. Sebab tu tuan-tuan minta lah doa pada Allah dalam hidup. Bagi ni mimpi sekali jumpa Nabi SAW. Nak tengok macam mana indahnya wajah Nabi SAW. Faham tak ni? Nikmat yang para sahabat dapat yang kita tak dapat. Apa dia? Melihat wajah Nabi SAW waktu hidup. Maka tuan-tuan, kalau tak dapat melihat wajah Nabi SAW waktu hidup, jangan sampai di akhirat pun tak dapat tengok wajah Nabi SAW. Nak buat macam mana? Banyak selawat. Nah, salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, an akthara siapa yang memperbanyakkan selawat ke atas aku, aqrabu minni manzilah, maka dia paling dekat dengan aku nanti di yaumul qiyamah. Siapa banyak selawat dekat Nabi SAW, nanti dia akan dekat dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Faham tak ni Ustaz Simat? Yang berikutnya tuan-tuan, sahabat tanya Rasulullah, kamu kenal kami, macam mana kamu kenal orang-orang yang selepas pada kami? Nak kenal lagu mana? Satu hari Nabi SAW menangis. Para sahabat mai jumpa Rasulullah. Pasal apa ni Rasulullah? Rasulullah kata apa? Aku rindu dekat saudara-saudara aku. Rindu kat saudara-saudara aku. Nabi SAW ni kami kan saudara kamu Rasulullah. Bukan, kamu tu sahabatku. Siapa saudara-saudara ni? Orang yang hidup selepas pada kamu. Tak pernah tengok aku, tapi mereka sangat beriman kepada aku, sangat kasih kat aku. Aku rindu nak jumpa mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana nak kenal? Tak kenal. Tak pernah tengok wajah, tak kenal. Macam mana nak tahu nanti kata mereka tu umat kamu, ya Rasulullah? Aku akan kenal dengan wajah dan anggota tubuh mereka yang bercahaya disebabkan oleh wuduk-wuduk mereka yang sempurna. Tuan-tuan nak Nabi SAW kenal nanti dia umur kami, nak tengok wajah Nabi SAW, tuan-tuan rajin wuduk. Ulama kata kalau rajin wuduk ni masuk orang rajin semayang lah. Tak ada aku jumpa, tak tahulah aku contoh jumpa orang dia kata apa, aku ni semayang tak apa-apa sangat, semayang kadang tak semayang, tapi wuduk aku jaga. Jarang jumpa orang gitu. Nak cerita orang yang rajin wuduk ni, tuan-tuan, orang yang rajin semayang. Maka tuan-tuan, saya sebab bukan sekat kita wuduk untuk semayang, tapi kita sentiasa menjaga wuduk. Maka orang ni tuan-tuan, Nabi SAW akan kenal dia. Macam mana kuda-kuda putih duk celah-celah kuda hitam. Obvious, terang, ini umat dia. Faham tak? Tuan-tuan, para sahabat cerita macam mana waktu dia duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang satu kelompok tuan-tuan daripada Bani Hashim. Apabila baginda melihat mereka, air mata berlinang dan wajah baginda pun jadi pucat. Allah berkata, aku berkata, kami sentiasa melihat di wajah Tuhan sesuatu yang tidak menyenangkan. Rasulullah, ada benda yang tak kena ke? Tengok muka dah berubah dah, muka jadi lain dah. Ada benda yang tak kena ke? Para sahabat ni tuan-tuan sangat concern pasal Nabi SAW. Bila tengok Nabi SAW, boleh kenal Nabi SAW marah macam mana, Nabi SAW suka macam mana. Tengok riak wajah Nabi SAW pun tak boleh dibuat-buat. Nabi SAW tak berlakon. Dia boleh nampak wajah Nabi SAW. Perubahan wajah Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, para sahabat boleh nampak. Maka tuan-tuan dia pun tanya, kami nampak wajah Tuhan macam ada satu benda yang tak menyenangkan. Maka baginda bersabda, sesungguhnya kami ini ahli bait, ahli keluarga. Allah telah memilihkan akhirat untuk kami daripada dunia. Dan sesungguhnya ahli baitku akan menemui jalan derita yang sangat berat setelah peninggalanku serta pengusiran. Kita ahli bait aku ni tuan-tuan, salih sama ahli bait ni Nabi SAW ni akan berhadapan dengan ujian sangat besar, berat. Diusir daripada tempatnya. Tuan-tuan, berlaku penghijrahan besar-besaran. Ahlul bait daripada Madinah tuan-tuan pi sampai ke Yaman. Bila berlakunya fitnah pada satu ketika selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Hijrah mereka ramai-ramai duduk dekat yang lain dikenali sebagai kota Tarim di Hadramaut. Faham tak Azman? Sampai ke Indonesia, sampai ke mana ni, ke Malaysia pun ada.
berhijrah ramai-ramai. Pasal apa? Fitnah dah sangat besar. Tuan-tuan yang sekalian muslimat, sehingga datanglah satu kaum daripada arah timur, mereka membawa bendera-bendera hitam lalu minta roti, tapi masyarakat tak memberinya. Oleh kerana itu mereka memerangi masyarakat itu sampai menang dan diberi apa yang mereka minta. Namun ternyata mereka tidak menerimanya, sehingga mereka serahkan dunia ini kepada seorang laki-laki di kalanganku, karangan keluargaku. Lalu laki itu memenuhinya dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman. Maka barang siapa yang mengalami zaman itu, hendaklah dia datang ke kaum itu walaupun terpaksa merangkak atas salji. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita akan jumpa ada satu lagi hadis yang cerita bila jumpa dengan Imam Mahdi ni merangkak, datangilah dia sallallahu alaihi wasallam walau habwanu ala salji, walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji. Satu hadis yang lain Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, anda dengar hadis ni elok. Ini nampak macam real lah yang ni. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Thauban bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang saling berperang di sisi gudang kekayaan kamu sekalian. Ada 3 orang, yakni 3 pewaris takhta yang bergaduh sama sendiri, duk berebut gudang kekayaan di sisi kamu. Gudang kekayaan tu apa? Ulama bahas, yang dimaksudkan dengan gudang kekayaan itu ialah simpanan yang ada dalam Kaabah. Maksud berebutnya, berebut pemilikan pemerintahan kawasan Kaabah tu. Nak faham elok, Saudi Arabia lah. Jadi ada 3 pewaris tahta, hadis riwayat Ibnu Majah ni, yang mereka ni saling berebut nak dapat kekuasaan tu. Dan mereka semua adalah anak kepada khalifah. Khalifah ni mati, anak ni 3 orang ni berebut. Bukan anak, maksudnya pewaris dia berebut. Dan tidak beralih kepada salah seorang pun daripada mereka. Akhirnya semua orang tak dapat. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam daripada timur. Mereka memerangi kamu sekalian dalam satu pertempuran yang tidak boleh dilawan oleh mana bangsa sekalipun. Maka bila muncul bendera-bendera hitam dari arah timur ni, akan berlaku peperangan. Siapa pun tak boleh lawan mereka. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang tidak saya hafaz. Kemudian baginda bersabda, jika kamu melihat orang itu, ataitum, datanglah kepada mereka, berbai'ahlah dengan dia, walau habwanu ala salj, walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji, kerana dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan, pasal apa Nabi sebut salji? Pasal apa Nabi tak sebut padang pasir? Nah, kalau nak cerita kesusahan, ulama duk bahas, dia kata muslimat, yang dimaksudkan Nabi SAW sebut merangkak atas salji sebab walau macam mana susah pun datangilah dia. Susah macam mana, pi juga dekat dia, bai'ah dekat dia, walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Pasal apa Nabi sebut salji? Pasal apa Nabi tak sebut padang pasir? Kalau nak cerita susah kepada orang Arab waktu tu, padang pasir lebih sesuai nak cerita pada salji. Pasal mana ada salji padang pasir waktu tu? Faham tak cerita apa ni? Lah ni tuan-tuan, salji dah turun di tanah Arab. Ya ni, Ramadan lepas tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, di antara yang terdekat sekali Ramadan lepas lah. Sebelum Ramadan lepas tuan-tuan sekalian, salji turun sallallahu alaihi wasallam atas pada Madinah, nak arah kepada sallallahu alaihi wasallam. Di satu tempat nama Tabuk, salji turun. Dia tunjuk video orang Arab duk main salji, baling-baling salji, seronok. Dia tak pernah duk tengok salji kan. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam tuan-tuan, wallahu alam. Dia nak cerita tanda-tanda depan mata kita dah pun. Faham ni? Macam itulah kita suka duduk nak meraihkan apa yang dalam hati kita. Baik, nah, hadis ini riwayatkan oleh Ibnu Majah sendiri dengan kuat, dengan sanad yang kuat dan sahih. Dan menurut zahirnya bahawa dimaksudkan dengan gudang kekayaan tersebut dalam hadis itu ialah simpanan yang ada dalam Kaabah, yang sampai di akhir zaman akan ada 3 orang anak khalifah yang tewas di sana ketika hendak mengambil alih simpanan tersebut. Sesudah itu muncullah Al-Mahdi. Maksudnya logik tak dalam masa terdekat ni? Mustahil tak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nak kena cari ke Imam Mahdi ni, cari mana satu kot-kot lah tuan-tuan. Anda tuan-tuan jumpa Imam Mahdi ke, tuan-tuan pergi umrah baru-baru ni, kot-kot lah ada. Cuba abang mai. Mana ustaz nampak gaya kita, saya jumpa tu pi duduk dekat Raudhah tu, duduk sembang-sembang jumpa.
Ni nama apa? Muhammad bin Abdullah. Oh, duduk mana? Duduk sini. Tengok dari luas macam, tengok ni hidung apa semua kan. Saya sebut keturunan Nabi kan? Saya alhamdulillah lebih baik confirm Imam Mahdi dah. Terus telefon kat kawan-kawan ni, nampak gaya aku jumpa Imam Mahdi kat sini. Tuan-tuan, Nabi tak suruh, ulama tak suruh kita pergi duk cari siapa tu Imam Mahdi. Cari mana satu lah, kami duk gelisah lah, kok keluar dah, tulis dalam Facebook, kok jumpa tulis habaq kat saya. Susah hati sangat nak cari Imam Mahdi tu. Nabi tak suruh macam tu. Tapi yang disuruh ialah kita persiap diri kita untuk berjumpa Imam Mahdi. Dan persiap lagu mana? Yang pertama, siap dengan ilmu. Siap dengan ilmu. Macam kita duduk mengaji Melayu, paling tidak tahu dah 2-3 benda tentang Imam Mahdi ni. Yang kedua, tuan-tuan buat persiapan apa? Persiapan amal. Tuan-tuan agak orang yang tak pergi main di masjid, yang duk musalli semak, duk seronok dengan maksiat, pergi disko tiap-tiap malam. Tuan-tuan rasa bila Imam Mahdi muncul, dia nak pergi bayar tak ke Imam Mahdi? Faham tak ni? Persiap diri kita dengan amal. Tuan-tuan kena bangkit tahajud. Tuan-tuan kena banyak baca Quran. Sebab inilah orang-orang yang mula-mula Allah akan pilih untuk berjumpa dengan Imam Mahdi bila sampai waktu dia. Jangan duk risau. Yang ketiga, duduk dengan alim ulama. Jangan jauh pada alim ulama. Waktu ni waktu kita kena duduk dekat dengan alim ulama. Salih ala Syekh Imam Syafi'i ditanya, macam mana nak kenal ulama yang betul yang ni? Akhir zaman ni macam mana nak kenal? Semua orang kata depa bawa Islam. Kau ni kata kami bawa Islam, kau ni kata kami bawa Islam. Faham tak? Salih ala Syekh Muhammad. Habis siapa betul ni? Siapa betul-betul buat Islam ni? Imam Syafi'i kata apa? Tengok ulama mana yang dia berhadapan dengan panahan musuh tak berhenti kat dia. Itulah ulama yang sebenar. Musuh takkan senang ulama macam ni. Setiap hari dia kena fitnah, setiap hari dia kena keji, setiap hari dia dipanah dengan panahan musuh yang benci kat dia. Itu ulama sebenar di akhir zaman. Faham tak ni Ustaz Syahman? Maka di akhir zaman jangan duk jauh pada alim ulama. Kita mungkin tak kenal Imam Mahdi, tapi mungkin Allah bagi dekat ulama tersebut ilmu yang sangat hebat tentang Imam Mahdi. Dan tuan-tuan pegang tangan dia, Syekh tolong bawa saya untuk pergi jumpa Imam Mahdi. Boleh faham tak ni tuan? Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dia namanya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Allah memperbaiki dia hanya dalam satu malam, iaitu menerima taubatnya, memberi pertolongan dan mengilhamnya dengan memberi petunjuk setelah keadaannya tidak seperti itu sebelumnya. Dia dikuatkan dengan orang-orang daripada timur yang membelanya dan menegakkan kekuasaan serta menguatkan tiang-tiangnya. Bendera mereka juga hitam sebagaimana bendera Rasulullah SAW dahulu adalah hitam yang disebut sebagai Al-Liqab. Faham tak? Allah bagi dia tuan-tuan ilmu satu malam. Sebab tu saya sebut tadi tuan-tuan, antara orang yang akan tolak dia ialah orang yang rapat dengan dia. Lah ni tuan-tuan zaman Facebook, tak mustahil kawan Facebook kita. Ni tuan boleh bayang tak? Tiba-tiba mengaku Imam Mahdi, ramai orang duk ikut dia apa semua, memang kat depan. Kata ini Imam Mahdi bersama dengan kita. Kita kata biar betul kawan ni. Ni bulan lepas tu minum teh tarik untuk makan tu canai dengan aku. Ni dia. Kawan ni mungkin duk kerja kilang sekali dengan kita. Mungkin duk kerja satu pejabat dengan kita. Tuan-tuan faham tak? Tapi tuan-tuan ingatlah bahawa Imam Mahdi ni salah satu daripada ciri dia, Allah akan ubah dia hanya dalam satu malam. Jadi tak mustahil kawan kita yang kita kenal dia dulu, yang bukan macam mana kita tengok dia waktu tu, mungkin betul lah dia tu Imam Mahdi. Pasal antara ciri dia ialah Allah ubahnya hanya dalam satu malam. Pegang tu elok. Faham tak ni? Takut tuan-tuan fitnah ni, ya Allah, saya cemat. Betul tak ni? Lah ni pun kita celaru dah lah ni. Celaru sangat dah. Kau ni kata dia bawa Islam, kau ni kata kami mujahidin, kau ni kata mujahidin. Mana satu mujahidin kita tak tahu. Faham tak? Baik, salih alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada Al-Mahdi dalam umatku. Apabila pendek maka ianya 7 tahun, apabila tidak maka dia 9 tahun. Yang ni tempoh pemerintahannya. Dalam range 7 ke 9 tahun. Bila Imam Mahdi muncul, dia memerintah, tempoh pemerintahan dia 7 ke 9 tahun. Kalau pendek 7 tahun, kalau panjang, paling panjang pun 9 tahun, kata Nabi SAW. Ingat tu elok. Umatku menikmati kenikmatan yang mereka belum pernah mendengar yang seperti itu sama sekali.
Bumi memberikan makanan-makanannya, tidak menyimpan sesuatu pun daripada itu. Harta pada hari itu melimpah ruah. Seorang lelaki berkata, wahai Al-Mahdi, berilah aku. Maka Al-Mahdi kata, ambillah. Riwayat hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu tu tuan-tuan, nikmat makmur, tempat kering kontang. Imam Mahdi pacak satu tiang, pacak satu pokok, maka hijau habis tempat tu Imam Mahdi. Waktu tu tuan-tuan, orang hidup dalam keadaan senang lenang, seronok, harta melimpah ruah. Ada seorang mai, kalau lah ni minta, tolong saya bagi saya, belum tentu orang boleh bagi. Tapi waktu tu dia kata, Al-Mahdi bagi aku, dia kata ambil lah. Nak abang kata waktu tu tuan-tuan, waktu sangat makmur, zaman pemerintahan Al-Mahdi dalam range 7 ke 9 tahun. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, seorang lelaki berkata, demi Allah, tidaklah datang kepada kami pemimpin melainkan dia lebih buruk daripada yang lalu, dan tidaklah datang tahun melainkan dia lebih buruk daripada yang lalu. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan rasa kita duduk zaman tu tak? Dia kata apa? Demi Allah, taklah datang kepada kami pemimpin melainkan dia lebih buruk daripada yang dulu. Dulu buruk dah, yang mai kemudian lagi buruk pada yang tu. Dan tak ada kena mengena yang hidup tu, yang tuan-tuan sengih masa apa ni cerita ni, saya baca hadis ni. Sebab suasana Nabi SAW sebut macam tu, dia akan mai zaman, satu zaman yang zaman tu lebih buruk daripada zaman sebelum dia. Kita tak sedut heran lah dengan apa yang duk jadi, tuan-tuan sedut heran. Faham tak ni Ustaz Simat tuan-tuan? Allahumma salli ala Simat. Saya tu fikir kadang-kadang ni boleh lagi kan ni tuan ni, 9.20 9.10 ni boleh lagi kan? Saya mejoh 2 jam pun tuan-tuan, paling tidak ceramah 4 jam. Janganlah Ustaz, dah kita berhenti 5 minit itu kita berhenti. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyah yang last, tuan-tuan, waktu tu kerajaan Islam berpusat di Turki. Pemerintahan Islam dia sangat luas. Sangat luas. Saya duduk terfikir seorang-seorang lah ni. Tuan-tuan nak percaya tak percaya terpulang pada tuan-tuan lah. Ni, tak ada dalil hadis ke Quran kan, tak ada. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kadang-kadang kita duk rasa sedih kat dengan apa-apa yang duk jadi in between. Kita rasa macam, tuan-tuan faham tak ni? Berapa tekanan-tekanan pada agama kita rasa macam sedih hati kita. Cuma saya duk fikir zaman tu, zaman Khalifah Uthmaniyah Turki tu, waktu tu tuan-tuan, waktu tu walaupun ada cacat celah dalam pemerintahan tu, orang duk bincang, tapi tetap dia pemerintahan Islam. Dia beramal dengan amalan-amalan Islam. Sumber hukumnya adalah sumber Islam, syariat 100%. Faham tak ni? Alim ulama sangat banyak, pusat pengajian sangat banyak, pengajian Islam sangat banyak, orang-orang duduk dalam suasana Islam. Tuan-tuan boleh bayang tak, dalam hanya beberapa ketika selepas dijatuhkan kerajaan Uthmaniyah Turki, naik tuan-tuan pemimpin nama Mustafa Kemal Atatürk. Dia ubah selepas daripada tu, orang pakai tudung pun tak boleh, orang lelaki pun tak boleh ada janggut, masjid tutup jadi museum. Orang tak boleh tunjuk azan tukar bahasa Turki, bukan jangan tukar dengan bahasa Arab. Kitab-kitab apa semua, ulama-ulama ditangkap apa semua. Tuan-tuan boleh bayang tak perubahan yang drastik tu, daripada keadaan macam tu kepada keadaan yang bercanggah dengan dia dipanggil sekular. Tuan-tuan faham masa duk cerita ni? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk dalam suasana tu, waktu tu macam mana perasaan dia, pemberontakan dia, kita rasa macam kita kena tindas, kita kena apa. Dia pada melalui zaman tu, maka kita juga akan melalui zaman tu. Faham ni? Zaman Islam kena tekan, zaman orang nak buat Islam kena tindas, zaman yang dipotong. Tuan-tuan faham kan cerita ni? Sedih lah, sedih. Nak buat macam mana? Tapi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dulu waktu duduk zaman tu, lagi melalui zaman yang sangat dahsyat. Tapi inilah tuan-tuan, dia panggil pusingan roda dunia. Faham tak nama saya Syahman? Zaman akan berlalu, zaman yang selepas itu lebih teruk daripada yang sebelumnya. Sahabat ni kata, demi Allah, tidaklah datang kepada kami pemimpin melainkan dia lebih buruk daripada yang sebelum ni. Tidaklah datang tahun melainkan dia lebih buruk daripada yang sebelum. Abu Sa'id berkata, kalaulah tidak kerana aku pernah mendengar perkataan Rasulullah, maka pasti aku akan berkata seperti yang lelaki itu katakan. Dia kata, kalaulah aku tak dengar yang Nabi kata ni, memanglah lepas tahun-tahun yang akan datang lebih buruk pada tahun sebelumnya. Memang pemimpin yang akan mai itu lebih teruk pada pemimpin yang sebelumnya. Memang betul lah. Kalaulah tak kerana aku dengar Nabi kata yang ni, maka aku akan kata sama macam lelaki itu kata. Sebab dia kata Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
Sesungguhnya di antara para pemimpin kamu ada pemimpin yang menebarkan harta melimpah ruah dan tidak dapat dihitung. Seorang lelaki mendatanginya, lalu dia meminta kepada pemimpin tersebut. Pemimpin itu berkata, ambillah. Siapa tu? Al-Mahdi. Memang lepas ni akan teruk. Sampai bila dia akan jadi elok tu? Bila munculnya Al-Mahdi. Lelaki itu pun membentangkan pakaiannya dan melimpahkannya dengan pemberian. Rasulullah SAW membentangkan selimut kasar yang berada di bahu baginda, mempraktikkan apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut, kemudian menyatukan hujung-hujungnya, ambil ujung ni, ikat. Kemudian lelaki itu pun mengambilnya, lalu pun dia pun pergi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dia kata betul, sungguh betul yang hang kata tu betul. Yang lelaki-lelaki tu kata betul. Tahun-tahun akan buruk, tahun-tahun akan buruk, pemimpin akan lebih teruk. Kalau tak kerana aku dengar ni, nanti akan ada seorang lelaki yang akan mai dia jadi pemimpin dan tak sama macam yang tu. Dia akan bawa dengan penuh nikmat. Waktu tu hidup akan jadi penuh berkat, rezeki akan melimpah ruah. Siapa orang tu? Imam Al-Mahdi. Tunggu zaman tu. Tuan-tuan nak rasa nanti macam mana hidup pada zaman Al-Mahdi, tuan-tuan doa umur panjang. Faham ni? Dan doa juga tuan-tuan bila Imam Mahdi muncul, tuan-tuan ikut dia, jangan duk canggah dengan dia. Lagi silap-silap kita lawan dia. Faham tak ni? Tubuh fan club pula tuan-tuan sekalian sobat. Faham tak ni? Geng penentang Al-Mahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kami adalah anak cucu Abdul Muttalib, pembesar penghuni syurga, iaitu saya, Hamzah, Al-Hasan, Al-Husain dan Al-Mahdi. 5 orang pembesar syurga di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa kita nak kena buat lah ni? Ni penutup dah ni. Apa nak kita nak kena buat tuan-tuan sekalian? Kita duduk di hujung waktu dia. Dan tidak mustahil tuan-tuan sekalian, Imam Mahdi akan muncul daripada kalangan kita waktu kita masih hidup ni. Apa yang kita nak kena buat? Saya sebut tadi yang pertama apa dia tadi? Saya semat, mai duduk tambah ilmu. Kena cari ilmu di akhir zaman. Jangan jauh daripada majlis ilmu. Yang kedua tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, buat amalan, jangan jauh daripada Allah. Tuan-tuan, jaga semai-semai sunat kita. Saya baru ni saya pergi Turki, duduk sembang dengan mereka kat Turki. Tuan-tuan, subhanallah, dia duduk bincang Imam Mahdi. Takut kita. Sallallahu alaihi, duduk cerita tuan-tuan, duduk senaraikan satu tanda-tanda nak munculnya Imam Mahdi ni. Habis kita nak buat apa ni? Dia kata Quran kena baca paling tidak berapa juzuk satu hari. Dia sebut tu pun kita telah elok dah. Ni baca Quran paling, kalau tak silap saya 4 juzuk sehari, kalau tak silap saya dia sebut. Kita kata pergi 4 ayat pun merangkak je 4 juzuk. Tentang masalah Muhammad. Yang kedua dia kata tahajud kena jaga, qiyamul lail kena jaga. Sebab apa? Sebab orang yang kalau cerita baca Quran sampai 4 juzuk tahajud tak tinggal, maksud sembahyang jemaah jangan ceritalah. Ni ya, aku nak jadi pemimpin, aku akan jadi pengikut Imam Mahdi, mayang subuh masjid tak pi. Ni takbir bergegak bukan main tuan-tuan sekalian. Ustaz Ahmad subuh tak pergi mayang masjid. Tuan-tuan, yang tu jangan ceritalah Ustaz Ahmad. Tuan-tuan baca Quran, tahajud jangan tinggal. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ini orang-orang yang Allah akan pilih nanti untuk kenal dengan Imam Mahdi. Yang ketiga tuan-tuan, duduk dengan alim ulama. Jangan jauh dengan alim ulama waktu kita berada pada akhir zaman. Mudah-mudahan insya-Allah dengan bimbingan ulama tu kita akan dibawa dan perkenalkan kepada Imam Mahdi, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan sedikit pendedahan tentang Imam Mahdi ni tuan-tuan, bawa kepada kita persiapan dan persediaan. Seandainya ditakdirkan oleh Allah kita hidup pada zaman Allah akan zahirkan Imam Mahdi. Kita tahu nama dia, kita tahu wajah dia lagu mana. Faham tak ni Ustaz Ahmad? Kita tahu nanti tuan-tuan berkaitan-berkaitan perkara sedikit tentang dia. Dan macam mana cara supaya kita ni tak terlepas daripada dia. Mudah-mudahan insya-Allah andainya zahir Imam Mahdi waktu hidup kita, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mengikat bai'ah dengan Imam Mahdi yang telah dipilih oleh Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.